Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Kathir dan perbincangan kita dalam surah Al-Ma'idah. Dan kita kali terakhir kita jumpa itu, kita masih lagi dalam perbincangan ayat 51-56 suratul Ma'idah 5156. Nanti kita share di window Okey, kejap ni tadi. Okey, kita last kali kita bincangkan itu, kita sampai kepada okay, share. Okey, kita itu perbincangan kita sebenarnya 5156 surah Al-Ma'idah. Yang mana dalam tajuk tersebut yang 5156 ni kita kata ia berkaitan pemisahan di antara ahli kitab dengan Yahudi Nasrani dengan umat Islam. Pemisahan di antara mereka. Hari tu kita ambil 5153. So kita tinggal 54, 55, 56, 3 ayat lagi. Kita dah ambil dah sekali ayat yang ke-51 sampai 53. Okay, yang Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan ayat tersebut. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan kedudukan sebahagian orang yang mengaku beriman. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang beriman, yang kalian ambil orang Yahudi dan juga Nasrani sebagai para pelindung, orang kalian taat setia. Sebahagian mereka pelindung sebahagian lain. Orang wali satu sama lain. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa memperwalikan mereka di kalangan kalian, innallaha la yahdi qaumadh dhalimin, Allah Ta'ala takkan beri hidayah pada kaum yang zalim. Kemudian Allah terangkan satu kumpulan di kalangan Islam yang berperangai sedemikian. Cuma kita kata itu ada khilaf berkenaan dengan masalah pada siapa turunnya ayat ini. Allah kata fataral ladina fi qulubihim marad, lalu kau lihat hai Muhammad, orang dalam hati mereka ada penyakit, yusari'una fihim, mereka segera sangat bergerak ke arah ahli kitab ni tadi. Wa yaquluna nakhsha an tusibana dairah, dan mereka kata kami bimbang kena kepada kami akan musibah, ya. Pasal ada kata kisah ni sebelum berkaitan dengan perang Uhud. Lepas perang Uhud berlaku, ada di kalangan dua lelaki di kalangan orang-orang Islam, dia lari pergi seorang jadi tunjuk macam Yahudi, seorang tunjuk macam Nasrani. Tujuan dia kalau apa-apa jadi pada umat Islam, dia orang tempat pergantungan. Maka Allah Ta'ala berkata, fa asallahu ayati bil fathi aw amri min indih. Moga barangkali mana tahu Allah Ta'ala akan datangkan dengan kemenangan dari sisinya ataupun satu urusan dari sisinya lah. Kemenangan ataupun satu urusan dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Mana kemenangan penaklukan ataupun ada benda lain yang tak jadikan berlaku. Fasbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Lalu mereka akan jadi di atas apa yang mereka sorokkan dalam diri mereka, mereka jadi menyesal. Dan dengan kewujudan perangai mereka yang tadi, wa yaqulu alladhina amanu, maka akan berkatalah orang beriman. Tengok kumpulan ni kejap lompat sini. Bila dah ada kemenangan Islam datang, dia datang berislam. Allah Ta'ala nyatakan orang-orang beriman akan berkata, ahaula illadzina aqsamu billahi jahada aimanihim innahum lama'akum. Adakah mereka ini yang bersumpah dengan sehabis-habis sumpah mereka bahawa mereka bersama kalian. Golongan ni Allah Ta'ala kata habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, gugur segala amalan mereka dan mereka jadi orang-orang yang rugi. Sebab turun ayat yang pertama kata dua lelaki tersebut, dan satu lagi kisah adalah Abdullah bin Ubay. Dia dulu adalah antara orang-orang Madinah ataupun orang daripada Khazraj yang mempunyai tak setia dengan Bani Qainuqa. Sebab dia yang mula-mula sekali diusir daripada Madinah.
Lalu ketika bagi dia terkepung mereka, ketika tu Abdullah bin Ubay dia sibuk minta supaya Nabi lepaskan. Dia orang ni kononnya dapat kawan rapat kepada Khazraj. Lalu bila Nabi tak jawab sebagainya, dia paksa Nabi, akhirnya Nabi lepaskan kan, lepas pada mereka. Dia bagi alasan, dia kata golongan ni ketika mana 400 ni orang yang mereka pernah sekat Abdullah bin Ubay daripada diserang oleh ramai orang, ratusan orang. Jadi ketika tu dia cakap macam tu. Okey, tapi dalam masa yang sama Ubadah bin As-Samit juga dia pun ada kedudukan sedemikian dengan Yahudi, tapi bila mana berlaku kisah ni dia pun berlepas diri daripada mereka, tak nak ada hubungan dengan orang Yahudi. Semua dia nak dengan Allah dan Rasulnya saja. So kat sini nampak jelaslah kedudukan siapa yang beriman, siapa yang dalam hati mereka ada penyakit. Dan bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Usam bin Zaid, dia kata dia masuk bersama Rasulullah SAW menziarahi Abdullah bin Ubay tengah sakit. Lalu Nabi kata, aku telah larang kau daripada cinta pada Yahudi. Jadi Abdullah bin Ubay ketika itu dia kata, faqad abghadahum As'ad bin Zararah. Dah ada orang yang menjadikan mereka marah, itu As'ad bin Zararah. Dia tak nak jadi orang yang sama, maka dia mati dalam keadaan tersebut. Okay, itu yang kita bincang last kali. So sekarang ni kita akan masuk kepada bahagian kedua bagi tajuk ni, pemisahannya di antara yang beriman dengan orang-orang ahli kitab. Allah firmankan ayat 56, 54, 55, 56, 3 ayat. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Okay, ayat kita ambil harfiah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang beriman, wahai orang yang telah beriman, may yartadda minkum an dinihi, sesiapa yang murtad di kalangan kalian daripada agama Allah, daripada agamanya, itu agama Allah lah, daripada agamanya, orang agama yang Allah Ta'ala tentukan untuk dia, itu Islam, dia murtad, patah balik, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka akan Allah Ta'ala datangkan dengan satu kaum ganti bagi mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang kaum ni Allah cinta mereka dan mereka cintakan Allah. Allah mulakan dengan cinta pada mereka dan mereka cinta Allah Ta'ala. Sifat mereka selain itu adalah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka merendah diri. Azillah, merendah diri, 'alal mu'minin, kepada orang-orang beriman, 'izzatin, membesarkan diri, itu bertegas, 'alal kafirin, kata orang kafir. Ni kalau kita tengok perangai pelik je kan. Kita ni ada contoh dia. Yang awal Allah Ta'ala bagi. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjuang, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan kaum ni mereka tak bimbangkan, tak takutkan celaan orang yang mencela. Laumah, celaan, la'im, orang yang mencela. Okey. Zalika, kaum ni jadi macam tu, fadlullahi yu'tihi man yasha, kelebihan Allah yang diberikan siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah amat-amat luas, yakni pemberian, amat mengetahui siapa yang patut dapat pemberian dia dan siapa yang tak patut dapat. Okey. Innama, ni patah balik kepada tajuk awal ayat ni, bila Allah Ta'ala larangkan jangan ambil orang Yahudi Nasrani sebagai wali, pelindung, maka Allah Ta'ala, ujungnya Allah Ta'ala pun berikan option yang sebenar ataupun pilihan yang sepatutnya. Okey, Allah Ta'ala nyatakan innama waliyukumullah, sungguhnya hanya senya wali kalian adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un, dan orang-orang yang beriman yang mereka ni mendirikan salat
memberikan zakat dan mereka dalam keadaan rukuk. Dalam keadaan mereka rukuk. Mana mereka beribadat lah. Mereka beribadat. Bukan hanya setakat sebut saja, mereka laksanakan. Wahum raki'un. Dan barang siapa yang memperwalikan Allah, wa may yatawallallah, barang siapa memperwalikan Allah, menjadikan Allah pelindungnya dan Rasulnya, dan tempat dia tak setia, walladzina amanu, iaitu orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka kumpulan Allah, mereka lah orang-orang yang akan menang. Ini kumpulan yang berada bersama Allah, inilah kumpulan yang akan menang. Allah Ta'ala nyatakan. Baik. Yaqulu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, mukhbiran an qudratihil azimati, memberitahu tentang kudratnya yang agung. Annahu man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi, bahawa siapa yang berpaling daripada membantu agama Allah dan menegakkan syariat Allah, mana tak nak buat, okay, lari, tinggalkan agama, fa inna Allah yastabdilu bihi man huwa khairul laha minhu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menukar ganti, akan gantikan dengan orang tersebut, orang yang, sesiapa yang dia lebih baik untuk agama, untuk syariat berbanding orang tersebut. Basically dalam keadaan ni kita kena faham, untuk agama Allah Ta'ala ni kita bukannya indispensable. Ni masalah dalam tajuk nak merajuk lah, tajuk tu contoh macam apa, terasa hatilah dengan ujian dan dugaan Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang dia bila kena itu dia pun lari daripada agama, daripada kerja agama. Sebab tak tahan dengan dugaan, ataupun tinggalkan agama terus. Ini kena faham, sama ada tinggal agama terus atau berhenti daripada berjuang di jalan Allah Ta'ala, menyampaikan agama. Maka Allah Ta'ala kata dia bukannya benda berat. Sebab sebenarnya yang menjadikan kita mampu membantu agama Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala sendiri. Itu basic yang kena faham. Bukannya Allah Ta'ala perlu kita. Kita dapat, kan, apa yang kita dapat ni sebenarnya Allah Ta'ala yang beri pada kita. Contoh dalam surah Al-Hujurat kan, Allah kata yamununa alaika an aslamu, mereka ungkit pada engkau hai Muhammad bahawa mereka masuk Islam. Betul, Allah Ta'ala suruh kata pada mereka kul la tamunnu alai islamakum, kata hai Muhammad jangan kamu nak ungkit pada aku tentang Islamnya kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, bahkan Allah Ta'ala lah yang ungkit ke atas kalian dengan sebab dia beri hidayah pada kalian kepada iman. Itu kena faham betul. Dia sudut asal dia memang kita kata apa tidak ada panggil apa, tidak ada siapa-siapa yang tak boleh ditukar ganti, hatta para anbiya. Ini kena faham, tak ada siapa pun. Allah Ta'ala dia tunggal dan berkuasa, tunggal dalam mentadbir. Tak boleh ada. Kalau anda kata orang tu masih lagi ada fahaman contoh macam wali ni lah yang tolong agama, ada masalah. Ada masalah kan, dia akan ada masalah kat sini. Ni bab akidah yang sangat-sangat penting difahami oleh semua. Okay. Dia kata Allah Ta'ala akan menukar ganti dengannya siapa yang lebih baik untuk syariat banding dia. Wa ashadda man'atan wa aqwama sabila, yang lebih kukuh dia punya pertahanan dan lebih lurus dari segi jalan. Ashadda man'atan wa aqwama sabila. Kama qala Ta'ala, macam Allah firmankan dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat 38. Allah katakan wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, Allah akan tukar ganti satu kaum lain daripada kalian, kemudian mereka tak akan jadi macam kalian. Mereka akan lebih elok. Kalian beri alasan macam-macam, maka ini akan jadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Wa qala Ta'ala firmankan surah Ibrahim ayat 19 20. Allah Ta'ala katakan in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia nak, Allah Ta'ala akan binasakan kalian dan datangkan dengan ciptaan yang baru yang menggantikan kalian untuk membantu agama Allah Ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidak itu di Allah Ta'ala perkara yang sukar. So Allah Ta'ala ini yang kita kena belajar. Kenal Allah dengan asma husna dia, macam dia terang kepada kita tentang dirinya, maka dekat situ akan membawa kita akan faham mana betul, mana salah, mana yang tak elok, mana yang elok. Kita akan dapat. Kita akan dapat pemahaman yang betul. Okey. Dia kata dekat sini ai yam bimumtani'in wala sa'bin. Maksud dia itu tiada antara dengan perkara yang sukar, itu dengan perkara yang terhalang ataupun perkara yang berat.
Bukan benda susah untuk Allah Ta'ala binasakan, datangkan makhluk baru. Itu bukan susah. Wa qala ta'ala hahuna, Allah Ta'ala nyatakan kat sini, terangkan berkenaan dengan kalau orang berpaling tak nak bantu agama Allah Ta'ala, nak lari, silakan. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, orang telah beriman, may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad di kalian daripada agama Allah, ay yarji'u anil haqqi ilal batili. Dia patah balik daripada kebenaran kepada kebatilan. Benda dah benar, patah balik. Kerana pangkat. Macam kita hari akhir ni kita dengar berkenaan dengan patah balik pengharaman tarikat Nasyabandi Aliyah yang memang buat amalan-amalan mendapatkan keberkatan sebagai daripada kubur ataupun berdoa pada orang mati dalam kubur. Ini benda-benda yang kita panggil apa? Dari sudut asalnya jelas. Memang tarikat tersebut adalah sesat. Dan dia isytiharkan sesat. Tapi tak macam dia patah balik. Dia patah balik kerana jawatan dan sebagainya, terpulang. Benda ni bagi kita, Allah Ta'ala maha kaya. Kita tak perlu bimbang. Kalau dia kata, orang kata macam habis Islam, tak. Islam tak pernah binasa dengan sebab orang-orang sedemikian. Bahkan Allah Ta'ala boleh gantikan nanti dengan cara yang lain. Ini kes yang kena faham betul-betul. Kadang-kadang kita ni takutkan kepada perancangan manusia, lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat salah. Ini sangat tidak betul. Kita patut menjadi orang yang sentiasa yakin Allah Ta'ala akan memberikan kita kebaikan selama mana kita ni minta tolong kepada dia dengan sabar dan solat. Sabar dan solat berterusan. Kita antara yang tekan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang beriman, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala dengan sabar dan solat. So kita kena buat perangai macam itulah. Kena amalkan. Jangan kita sibuk. Sabar dengan jangan mulut kita jadi kat media sosial tulis bukan-bukan. Ini konspirasi. Itu dah tak sabarlah. Once kita menyebarkan kepalsuan pada masyarakat tanpa isul periksa, sibuk dengan orang ni konspirasi ni, konspirasi tu, ya ini perancangan Rothschild dan sebagainya kan. Kita sibuk tentang itu, lupa sebenarnya apa jadi itu sebab Allah Ta'ala nak. Bukannya sebab kita, bukan sebab perancangan orang kafir tu rapi. Allah Ta'ala nak bagi dia orang naik ke atas kita, mengatasi kita. Bukan sebab kerana kita tidak ada kekuatan, tapi kerana Allah Ta'ala yang bagi. Kenapa Allah Ta'ala bagi? Kita belajarlah. Dan maka nak terang kepada orang ramai sekarang payah. Yang payahlah pasal banyak orang dia sangkakan bahawa perancangan dia lebih baik daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lupakan berkenaan dengan yang mana Allah Ta'ala pusingkan dunia ni macam tu. Ada hari untuk kita, ada hari ke atas kita. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Itu Allah Ta'ala pusingkan. Tapi banyak orang terkesan dengan macam PKP ni kan. Semua apa yang hilang duit, duk fikirkan berkenaan ini konspirasi dan sebagainya. Dia itu tak sabar nama dia. Kalau sabar diam. Jangan bercakap. Kalau sabar kita diam. Kita tunggu Allah Ta'ala punya penyelesaian. Bukan kita sibuklah keluar, nanti Mahdi datang kita akan diselamatkan. Apa ni? Ini contoh yang kena faham. Pasal Allah Ta'ala akan buat benda berkenaan pada kita. Dan memang orang paling teruk kena ujian adalah para anbiya. So kalau kita kena sikit macam ni, apa benda sangatlah. Okay? Mana orang nak halalkan haramkan, kita tahu dah tai itu busuk. Orang tak cakap busuk pun, tak tunggu majlis fatwa ke muzakarah kekuasaan kata yang najis itu busuk, tak payah cakap, tak payah tunggu diorang cakap. Kita sendiri pun tahu. Benda kotor tu kotor, jijik tu jijik, kita faham. Tak perlu kepada muzakarah fatwa kekuasaan keluarkan keputusan. Ini kena belajar sikit. Dari kedudukan kena belajar. Bukannya seperti yang dibayang-bayangkan oleh banyak orang. Okay, baik. Dia kata kat sini, fasawfa ya'tila biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum. Yang kaum ni sifat mereka yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala cintakan mereka, mereka cintakan Allah Ta'ala. Qala Hasan, berkata Hasan Basri, huwa wallah Abu Bakar wa ashabihi. Dia, kumpulan ni demi Allah, ia adalah Abu Bakar dan juga teman-teman dia. Teman-teman dia. Okey. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim, juga pendapat ni oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Wa ruwiya, diriwayatkan juga an Ibnu Abbas qala, dia kata kaum yang Allah datangkan, Allah sayang mereka sayang Allah Ta'ala ni adalah nasun min ahli Yaman. Dia satu kumpulan manusia daripada penduduk Yaman. Summa min Kindah, kemudian daripada Kindah, nama tempat dan kabilah. Summa min Sakun. So dia katakan kat situ bahawa tempat-tempat ni berdasar kepada mungkin apa pengamatan dia lah berkenaan pembantu pada Islam datang daripada tempat tersebut.
Bila kaum ni tak nak buat kerja, ni tak nak buat kerja, datang dari sini, orang buat kerja. Tentera dari Yaman ke, okay? Orang daripada Yaman. Okay, itu maksud dia. Kemudian dia kindah. Jadi maksud dia sentiasa, kalau ikut pakai pendapat Ibn Abbas ni, sentiasa bertukar-tukar. Mungkin ada orang kata lah, daripada tanah Melayu. Boleh lah, tapi bila akidah betul lah. Kalau akidah masih pegang pada keris, Bani Melayu, kenturah dan sebagainya kan. Nabi Adam turun gunung jerai. Akidah yang salah takkan datang kemenangan dengan kumpulan macam ni. Okay, baik. Dia kata, okay, warawa Ibn Abi Hatim aidan an Asy'ari. Dia kata, kita meriwayatkan juga Ibn Abi Hatim juga daripada Al-Asy'ari. Okay. Qala, mengenai Asy'ari, dan ini kaum kabilah kan Abu Musa Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyun. Ini daripada Yaman juga tempat mereka. Qala lamma nazalat, berkata Ibn Abi Hatim apabila turun, dia kata daripada Abu Hasan Asy'ari. Qala, dia kata lamma nazalat, apabila turun, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, akan datangkan Allah Ta'ala satu kaum yang dia cinta mereka dan mereka pun cinta kepada dia. Qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah, hum kaumun hadha, hum kaumun hadha, ini kaum ini, tunjuk kepada kaum Asy'ari. So benda tu banyaklah macam Nabi sebut atakum ahli Yaman. Dia jadi umum, ada generalize, ada yang spesifik. Cuma masalah karakter kaum tersebut kita kena tahu. Sebab selain daripada Allah Ta'ala cinta mereka cinta Allah. Allah Ta'ala cinta mereka cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi lagi dia punya karakter. Okay. Dia kata warawahu Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir beliau berkenaan dengan kumpulan tu daripada Asy'ari. Okay. Dan qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala lepas tu, yang sifat kaum ni selain daripada Allah Ta'ala cinta mereka cinta Allah Ta'ala adalah adillatin alal mu'minin. Adillatin alal mu'minin. Mereka merendah diri pada orang-orang yang beriman. Aizzatin al kafirin, tegas ada orang-orang kafir. Hadihi, ini sifatul mu'minina kummal. Ini adalah sifat ciri-ciri orang-orang beriman yang menyuruh. Actually general. Whenever kita jumpa seorang tu dia kata dia beriman, tapi kepada orang beriman lain dia belagak. Dia pandang rendah. Dia pandang sebelah mata. Maka dekat sini sebenarnya kita dah tahu dah orang tu bukan kumpulan yang dimaksudkan. Allah Ta'ala letakkan dengan satu dia punya sifat yang menyuruh, yang sempurna, itu ayyakuna ahaduhum, bahawa hendaklah jadilah seseorang mereka mutawadi'an li akhihi wa walihi. Dia merendah diri kepada saudara dia dan juga kepada wali dia. Orang yang menjadi pemimpin dia, orang jadi rakyat dia. Tapi benda ni kalau kita dapat lihat benda ni terbalik, maka kita fahamlah orang tu bukan kumpulan yang Allah Ta'ala maksudkan. Simple je. Dan kadang-kadang kita ukur diri kita jugalah. Adakah kita kepada orang yang kafir tadi beria menonong-nonong, bersungguh-sungguh nak jaga hati, kepada yang Muslim pula kita jadi macam rasa tak kisah, tak hirau, tak indah. Kalau kita ada sikap tadi, kita bukan kumpulan ini. Simple je. Terus pening kepala. Ini banyak kita lihat lah kerana layanan kepada Muslim daripada pemimpin tertentu, dunia ke negara ke, kita dapat lihat dekat situ ketegasan kepada Muslim melampau, pada lembut dengan orang kafir itu berlebihan. Itu menunjukkan bahawa diorang bukan dah keluar agama, maksud diorang bukanlah kumpulan yang Allah Ta'ala maksudkan. So jangan harap daripada orang-orang macam ni bantuan untuk agama. Simple je. Kalau kita lihat perangai mereka macam tu, jangan kita macam bila dia nak tolong, dia tak sedar ke, ayat tu kadang keluar. Sedangkan pada dalam agama tidak ada sebenarnya kemestian pemimpin atau pemerintah tadi mesti jadi macam orang macam tu. Dia tak jadi pun tak apa, kita masih lagi ada Allah. Kita masih lagi ada Allah untuk kita merayu dan meminta. Tak perlu kita pening kepala. Tapi sifat pertama ni memang akan kita lihat sendiri. Orang tu berlembut sama Muslim. Wa muta'azzizan ala khasmihi wa aduwihi. Jadi bertegas terhadap lawannya dan juga musuhnya. Itu kadang orang-orang kafir. Orang kafir yang menentang Islam, yang kafir tak menentang Islam, kita buat baiklah. Yang menentang Islam, yang kata Islam ni tak betul lah, yang cuba lawan, yang murtadkan orang Islam, maka kita patut bertegas kepada orang macam ni. Itu masalah kena jaga sikit. Macam kalau dia kata Daesh, ISIS kan, bila kerajaan ambil tindakan, saya kata padan, sebab diorang ni bukan serang orang kafir, dia serang orang Islam. Daesh atau ISIS ni, kalau perasan, perhatikan balik daripada start diorang mula muncul,
sampailah terakhir bila Amerika Syarikat isytiharkan diorang telah tiada, telah berhenti, sebab Amerika yang suruh diorang gerak. Amerika yang gerakkan mereka. Sebab tu Amerika boleh kata dah berhenti, dah habis. Jadi bila Amerika cakap itu, kita fahamlah diorang yang susun. Tapi ala kuliah tengok gerak kerja dia. Kepada Muslim dia buat macam-macam. Bakarlah, bunuh sebagainya. Tapi orang kafir dia tak buat apa-apa pun. Yang paling best contoh dia macam saya ingat waktu time bising Daesh dia daripada Saudi sebagainya kan. Lepas tu Menteri Luar Saudi ketika tu dia jawab balik. Dia kata, pernah dengar ke serangan dibuat pada Iran? Iran tak boleh serang. Bukan sebab dia security bagus. Sebab diorang pada Daesh tadi tak nampak diorang ni ancaman. Lepas tu dia tak serang negara Iran yang Syiah tadi. So nampak tak bila Muslim katakan kita berakidah ikut salaf, patutnya kita sama-sama baik lah. Tapi bila kata dengan salaf, akidah salaf kita kasar. Macam tu. Maksud menunjukkan bahawa dia bukan akidah yang betul. Itu mudah je nak faham. Masalah syurga neraka dia terpulang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sebagai seorang Muslim, mukmin, kita kena sedar bahawa orang ini bukan pembantu kita. Orang ini bukan pembantu kita. Yang Allah Ta'ala datangkan untuk bantu kita. Maka mungkin dia lah perosak agama Islam yang Allah Ta'ala uji kita dengan mereka. Okey. Kama qala Ta'ala, Allah firmankan surah Al-Fatih ayat 29. Allah terangkan tentang sifat Muhammad SAW dan siapa bersama Muhammad. Allah katakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang bersama Muhammad, orang yang bersama Muhammad, asyidda wal kuffar. Mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama ubainahum, belas kasihan di antara mereka. Tapi terbalik kan. Macam saya ingat geng-geng Sufi dekat Mesir. Macam contoh macam Ali Jufri. Dia dengan orang Kristian dia beria. Ucapkan selamat hari selamat Christmas dan sebagainya. Bila lihat kepada salaf, orang ikut sunnah, dia kata ini orang yang suka merosakkan Islam dan sebagainya. Kepada musyrikin dia berbaik. Kepada orang musyrik dia berbaik. Kepada orang Islam dia bermusuh. Kita boleh nampak kesan kat situ. Dia berlembut dengan orang kafir lebih daripada berlembut kepada orang Islam. Okey. Dia kata wa fi sifatin nabi, dan bahawa Nabi SAW ni sifat baginda adalah disebut ad-dhahuku al-qattal. Okey, ad-dhahuk ni maksud dia mesra. Sering gelak ketawa bersama-sama dengan itu fahuwa dhahuk li auliyaihi. Baginda mesra sentiasa senyum kepada manis wajah, bahkan ketawa terhadap orang-orang yang memperwalikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Letakkan baginda sebagai prioriti, jadikan baginda sebagai rujukan. Tapi qatalun ya'adahi, tapi baginda adalah fighter. Dia adalah penyerang terhadap musuh-musuh baginda. Untuk sahabat baginda, untuk orang yang taat perintah Allah Ta'ala, baginda penyayang. Untuk orang yang lawan perintah Allah Ta'ala, maka baginda angkat pedang. Itu nak sikap baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kadang-kadang kita dalam kehidupan harian kita, bila kita dapat pemimpin, pemerintah dan sebagainya, tak kira luar negara ke dalam negara ke, perhatikan sifat ini. Demikian juga orang-orang yang orang berdakwah. Tengok, perhatikan sifat ini. Adakah dia sering mengagungkan orang kafir, ataupun dia dan kondeng Islam, ataupun dia sayang orang Islam dan bertegas pada orang kafir berkenaan dengan kesalahan mereka. Kadang-kadang nak cakap pada sebab berhala salah pun tak boleh cakap. Apa? Hormat. Hormat pada orang kafir tadi, sampaikan orang tu buat benda salah pun kita akui lagi. Tak apa, diorang ni baik dan sebagainya. Ini jaga-jaga. Banyak orang tak nampak bab ni. Okay. Dia kata kat sini, okay. Wa qauluhu fi al lepas tu, yujahiduna fi sabilillah. Selain sifat yang kedua tu, belas kasihan pada orang beriman, kan, dan juga tegas kepada orang kepada orang kafir. Dia kata kat situ juga wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah Taala, berperang di jalan Allah Taala. Wala yakhafuna laumata la'im, mereka tak bimbang celaan orang mencela. Ai la yarudduhum amma hum fihi min taatillah, tidak mengembalikan mereka, tidak menolak mereka, membalikkan mereka daripada apa yang mereka berada padanya, yang berupa mentaati Allah, wa qitali a'daihi, dan memerangi musuh-musuh Allah,
wa iqamatil hudud, dan menegakkan batasan-batasan Allah, wal amri bil ma'ruf, perintah dengan kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. La yarudduhum an dzalika raddun, tidak menolak mereka dari itu sebarang yang menolak. Siapa saja tolak, tak puas hati, kata ustaz ni ekstrim, kasar, keras. Tak kisahlah. Tak kisah. Benda tersebut kadang-kadang kita tunggu pujian orang buat apa. Dan kita memang dalam konteks masalah adab, kita beradab. Takkan kita maki, takkan kita cela, takkan kita kata bodoh, tak ada. Kita akan kata kalimah-kalimah berkenaan. Takkan gunakan kalimah-kalimah keji. Takkan gunakan kalimah-kalimah keji. Yang mana Nabi SAW pun tak benarkan gunaan kalimah-kalimah tadi. Nabi kata orang tak suka perbuatan keji, kata-kata keji. Tapi dalam masa yang sama, kita bertegas. Apa yang tak boleh kita kompromi, kita tak boleh kompromi. Bab akidah contohnya kan. Yang sepatutnya tak ada dalam diri kita ni sebarang kekeliruan berkenaan akidah. So akidah tak ada mazhab. Akidah tak ada mazhab. Orang yang kata akidah ni ada mazhab, dia masalah. So balik pada asal pengambilan akidah kita daripada para sahabat Nabi SAW, tidak ada percanggahan di situ. Tak ada Allah Ta'ala, 2 ke 1, tak ada. Part 1 kita kata kalau ada percanggahan dekat situ, dan kita boleh masuk pada semua benda. Semua benda jadi betul dan boleh. Bab akidah ni kan. Macam kes Nabi Khidir hidup lagi ke tidak. Ada pendapat kata. Ada pendapat kata itu bukan hujah. Sentiasa akan ada pendapat kata. Kali ikut kan? Sentiasa ada je orang kata pendapat kata. Tapi kalau kita perhatikan balik, itu bukan hujah. Khilaf yang dimaksudkan bila ada dalil yang kuat daripada dua pihak. Macam dalil berkenaan dengan batal wuduk dengan perkara sekian. Dalil tunjuk tak batal wuduk. Contoh tidur. Para sahabat Nabi tidur, kemudian bila iqamat dia terus bangun tanpa ambil wuduk balik. Kemudian apa dalil yang lain? Yang orang tersebut kata-kata Ali bin Abi Talib kan. Dia kata wika usahi al-ainan. Pengikat bagi lubang dubur tu adalah 2 mata. Bila orang tu tidur je, batal wuduk dia. So kita kena gabungkan di antara tu, atau hilang akal. Tajuk hilang akal menyebabkan ibadat kita terbatal. So macam mana kita nak gabungkan? Itu kita kata ada khilaf. Khilaf ni bukan maksud dia ada ulama zaman sekarang kata boleh, lepas tu para sahabat kata tak boleh, tiba-tiba kita kata khilaf. Soalan dia, siapa kata khilaf tadi? Itu cara betul kita tengok. Lepas tu dalam bab akidah tak ada sebarang percanggahan. Tak ada sebarang mazhab. Satu je pendapatfahaman, itu sahabat salafus soleh. Bab fiqah, bila ada seorang dengar, seorang tak dengar, ada dalil yang berbeza. Baru timbul tajuk. Bab akidah tak ada. Tak ada 2-3 pendapat. Nanti kita kata macam last kali kita pun keluar dari ikutkan pada akidah ada mazhab, dan kita kata contoh kiamat. Ada pendapat kata kiamat tu tak berlaku seluruh alam semesta. Hanya berlaku dekat sistem solar kita je. Luar daripada tu takkan jadi. Ini tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita kata tapi ada pendapat kata bukan maksud itu betul. Macam tu lah Nabi Khidir masih hidup. Ada pendapat kata. Soalan pendapat tadi, Nabi cakap ke? Nabi cakap? Bukan. Kalau tabi'in cakap, dia soalan sumber, dia apa? Kalau Nabi cakap, dan dia. Quran kata ya. Tapi kalau ikut pada Quran, dan hadis Nabi SAW, memang Nabi kata, kalau anda kata Musa hidup, tak ada ruang untuk dia kena ikut aku. Dan ikut Muhammad SAW akan ditunjukkan oleh Isa AS nanti. Yang dia menjadi penghukum, pentadbir, pengurus bagi agama Islam. Bukan duduk diam dalam gua, bertapa. Macam yang ada sekarang ni. Cerita tentang Nabi Khidir dah duduk dalam gua. Lepas tu datang from time to time, ajar zikir tambahan. Ajarkan selawat tambahan. Ajarkan benda-benda, ajaran baru. Sebab tu saya pribadi, bila orang kata masalah tarikat ni kan, actually simple je. Semua sesat. Habis cerita. Sebab diorang tak nak ikut Muhammad SAW. Diorang nak ikut, contohnya Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Khidir, lepas datang Muhammad SAW, terbatal semua syariat dia kena ikut Muhammad SAW. Habis cerita, selesai masalah. Ini pening-pening kepala yang ni kata ada pendapat, sampai bila tak habis. Dan itu bukan cara kita beramalah. Bahkan dalam masalah fatwa, kerajaan dan sebagainya, kena pihak yang mengeluarkan fatwa, dia dalam sudut menjaga akidah masyarakat. Bukan mengizinkan akan segala perkara yang sepatut dia rasa boleh. Kalau tidak, semua orang akan keluar macam-macam benda. Nikah tanpa wali. Ada pendapat kata boleh. Macam ni? Jumpa dalam semak, saya ikut mazhab Hanafi. Macam mana? Aci? Ada pendapat kata boleh?
Tak boleh pula kena denda. Kenapa kena denda? Sebab ada khilaf. Kenapa nak kata salah? Nampak tak? So basic dia dekat agama tak boleh macam tu. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala letakkan orang-orang ni, kalau kita kata kita bertegas dalam masalah akidah, kita bertegas masalah halal haram. Mana kalau orang tu kata kita Wahabi ke, kan, apa benda gelaran dibagi sekalipun tak ada masalah. Kita tak patut tersekat daripada meneruskan kerja kita menyebarkan agama. Okay? Mana tidak mengembalikan, mengembalikan mereka daripada itu sebarang penolak. Dan walau suduh tak menyekat mereka, tak menolak mereka daripada itu sebarang penolak, dan tidak juga menyekat mereka daripadanya walau suduhum anha sadun, tak menyekat mereka daripadanya sebarang penyekat. Wala yahiku fihim laumatal laim, dan tak ada terasa pada diri mereka ni celaan orang mencela, tak beri efek sikit pun. Wala adlu wal adilun, dan tidak juga pengasingan orang yang berasingan. Ada orang yang memulaukan dia pun tak ada hal. Kan tak nak kawan, tak ada hal. Sebab kita bukan kerja untuk mendapat redha manusia. Dalam bertegas berkenaan perkara-perkara yang bertegas. Adapun dalam masalah benda yang kita ada dalam agama ni, kita boleh bertolak ansur, dia kita tolak ansur lah. Tak ada masalah kat situ. Benda ada khilaf. Contoh macam bismillah kulub, bismillah perahan. Kunut subuh baca ke tak baca. Benda ni tak ada masalah untuk kita berlapang dada. Betul lah. Tapi kan pada sudut tadi, yang tadi tak ada. Tak ada. Tak ada sebarang sudut untuk dikatakan sedemikian. Okay, baik. Rawah Imam Ahmadu an Abi Dhar. Qala. Abi Dhar radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Abu Dhar. Itu Al-Ghifari. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Amarni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Dia kata telah merintahkan aku, menyuruh aku, kekasihku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, dengan 7 perkara. Amarani bihubbil masakin wadunuwi minhum. Dia perintahkan aku untuk cintakan orang-orang miskin dan mendekat kepada orang miskin. Itu pertama. Wa amarani an anzura ila man huwa duni, dan diperintahkan aku untuk aku lihat siapa di bawahku dari segi kedudukan nikmat, tengok orang siapa bawah kita. Wala anzuru ila man huwa fawqi, dan aku pandang kepada siapa di atasku daripada nikmat dan kelebihan. Wa amarani an asilar rahima wa in adbarat, dan baginda perintahkan aku untuk menghubungkan hubungan rahim sekalipun ia berpaling. Mana saudara kita tu lari, tak nak buat hubungan. Macam ada baru ni ada orang tanya soalan kat saya. Dia kata abang dia seorang ni ada penyakit. Lepas tu kemudian ada duit simpanan dan 30,000. So kemudian diorang duk bantu-bantu. Patut ke lagi bantu, dia kata. Sebab dia kata abang dia ni ada duit simpanan. So patut tak bantu. Dengan sakit. Dengan kalau bagi dia pakai duit tadi habislah. Okey. Lepas tu saya kata soalan itu saya jawab dengan nak tunggu merempat bawah jambatan ke baru kita tolong. Lepas tu baru dia keluarkan tajuk sebenar. Rupanya diorang ada rasa tak puas hati dengan abang ni. Walaupun keluarga dah bantu, tapi dia punya perangai tak elok. Kan tak bercakap dengan mak lah apa. Walaupun mak yang bagi duit pada dia. Jadi diorang macam nak ambil tindakan untuk tak nak bagi bantuan dah. Okey, tapi saya kata dengan diorang, lepas tu bila saya bagi jawapan saya, diorang macam tak puas hati. Diorang kata macam, tak apalah ustaz tak tahu keadaan. Saya kata siapa tak faham keadaan tadi. Saya kalau tak cerita pun saya faham tajuk tu. Sebab balik pada asal hubungan rahim tadi, orang putuskan kita hubungkan. Bukannya kita, contoh macam bila dia putuskan, kita putuskan juga. Itu salah. Dia cuba putus, kita hubungkan juga. Biarpun tak berjaya ke sekalipun, dah bagilah. Tapi untuk kata tunggu merempat bawah jambatan baru nak tolong, bukan. Islam tak suruh macam tu. Dan kita memang kita beri makan. Kadang-kadang orang macam ni kan, beri makan fakir miskin sebagainya, boleh je. Yang bukan keluarga dia, tapi bila orang keluarga dia sendiri nak bagi macam-macam benda keluar. Terpulanglah. Tapi jangan kata agama tak suruh. Jangan kata agama halalkan untuk anda putuskan hubungan rahim. Jangan kata agama izinkan. Itu tajuk asal. Nak buat silakan. Untuk kata halal, tidak sekali-kali. Okay? Wa amarani, dan baginda perintahkan aku an akthara min qawli la haula wala quwwata illa billah. Dia perintahkan aku untuk untuk membanyakkan dari kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Fa innahunna min kanzin tahta arsy, kerana ia daripada simpanan di bawah arasy.
Mana kalimah ni antara simpanan bawah arash nanti. Mana kalau orang tu banyak berzikir, itulah harta dia akan dapat dekat situ. Dia akan dapat simpanan daripada bawah arash. Okey. Okey, itu yang disebutkan oleh Nabi oleh Abu Dhar, bukan perintah Nabi kepada dia untuk buat kan 7 perkara. 2 3 4 5 wa amrani alla as'ala ahadan syai'a. Okey. Tak patut tak rasa tak cukup tak? Wa amarani, dan bagi dia perintahkan aku, tadi 1 2 3. Perintah aku untuk cinta orang miskin dekat mereka, perintahkan aku untuk pandang pada orang yang kurang bawah aku, tidak aku pandang pada orang atas aku, perintahkan aku untuk hubungkan rahim sekalipun dia berpaling. Wa amarani alla as'ala, dan dia perintahkan aku untuk tidak meminta ahadan syai'a, seorang apa-apa dan minta pada manusia. Amarani an aqula al-haqqa wa in kana murra, dan dia perintahkan aku untuk katakan kebenaran sekalipun ia pahit. Wa amarani alla akhafu fillahi laumata laim. Ini yang kita nak. Jadi perintahkan aku untuk jangan takut pada Allah, pada menegakkan agama Allah, pada bekerja untuk Allah, celaan orang yang mencela. Wa amarani, dan perintahkan aku an aktsura, berulang sekali, membanyakkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Kerana ia daripada simpanan di bawah arash. Jadi maksudnya cinta miskin, pandang orang di bawah, tidak pandang siapa di atas, perintahkan hubungan rahim, perintah untuk jangan minta siapa apa-apa, perintah untuk banyak katakan kebenaran sekalipun dia pahit, perintah untuk jangan bimbang celaan orang pada Allah, kerana Allah celaan orang mencela, dan perintah aku untuk banyak kata-kata la haula wala quwata illa billah. 7 perkara lah. 7 perkara. Okey. Wa rawi ma Ahmadu aidan an Dhir. Dia kata telah meriwayatkan Imam Ahmad juga daripada Dhir. Qala radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bayani Rasulullah SAW khamsan. Okey. Wa wasaqani sab'an. Dia kata apa? Dia kata telah membai'ah aku Rasulullah SAW dengan 5 perkara, dan dia ikat aku, wa wasaqani, dan dia ikat aku dengan 7 perkara. Okey. Wa ashhadallaha alayya tis'an, dan dipersaksikan ke atas diri aku Allah, dia persaksikan Allah ke atas diriku dengan 9 perkara. Okey. Dia kata anni la akhaf fillah laumata laim, bahawa janganlah aku takut pada Allah Taala sebab celaan orang mencela. Qala Abu Dhar, berkata Abu Dhar, fada'ani Rasulullah faqala hal laka ila bai'atin walakal jannah. Kau nak tak? Dia kata baginda dia kata panggil dia, baginda panggil Abu Dhar kot. Zir tu ada seorang sahabat Nabi yang Zir. Tapi okey, ni Abu Dhar kot. Saya tak sempat nak check. Oh, sekejap. Ada. Check. Fakoni. Abu Dhar, betul Abu Dhar. Okay, dia kata bahawa Abu Dhar kata Rasulullah bai'ah aku pada 5 perkara, ikat aku 7 perkara, dan persaksikan Allah ke atas diriku 9 perkara. Dan bagi letakkan juga alla akhafu, bahawa janganlah aku bimbang fillah, kerana Allah, laumata laim, celah orang mencela. Qala Abu Dhar, berkata Abu Dhar, dia kata apa? Fada'ani, maka telah manggil aku Rasulullah SAW. Faqala, bagi dia bersabda, halaka ila bai'atin walakal jannah. Kau nak tak dengan satu bai'ah dan untuk kau ada syurga? Qultu na'am, aku kata ya. Qala wa basattu yadi. Aku pun ulurkan tanganku. Wa basattu yadi. Aku ulurkan tanganku. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yashtaritu alayya. Lalu baginda sallallahu pun mensyaratkan ke atas aku, alla as'alan nasa syai'a. Janganlah kau minta pada orang ramai apa-apa. Qultu na'am, kata Abu Dhar, ya, baik. Qala wala sautaka wa in saqata minka hatta tanzila ilaihi fata'khudhahu. Jangan singakan tongkat engkau pun, jika jatuh daripada engkau sehingga kau turun sendiri kepadanya, kau ambil. Ya. Macam tu sekali. Okey. Wa rawi Imam Ahmad aidan anil Hasan an Abi Sa'id al-Khudri. Ini 3 hadis lah, hadis pertama, hadis kedua. Okey, ini hadis ketiga.
Dan juga telah meriwayatkan Imam Ahmad juga daripada Hasan al-Basri, wan Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallam, dia kata alla yamna'anna ahadakum rahbatun nasi an yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidahu. Bahawa janganlah, antara benda yang Abu Dzar riwayat daripada Nabi kata, janganlah menghalang kalian kegerunan kepada manusia untuk mengatakan untuk berkata dengan kebenaran apabila dia melihatnya atau dia menyaksikannya. Fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu birizqin. Kerana tidak berkata benar tadi tidak mendekatkan kepada ajal, itu mati, tidak juga menjauhkan, wala yubaidu min rizqin, tidak juga menjauhkan dari rezeki. Ayyakula bihaqqin aw yudzakkira bi'azimin, untuk sama ada orang tu sebut berkata dengan benar ataupun mengingatkan dengan perkara yang dahsyat, perkara yang besar. Dia tak ada rezeki akan terhalang, tak ada apa akan terjadi kepada kita kerana berkata benar. Sebab berkata benar tadi, bercakap dengan yang benar, tidak akan mendekatkan ajal, tidak juga menjauhkan rezeki. Ini patut dipelajari sebenarnya oleh semua penjawat awam di Malaysia ni. Okey. Kafarah bin Ahmad bersedia dengan hadis ni Imam Ahmad. Okey. Dia kata lagi, warawa Ahmad aidha, Imam Ahmad juga riwayatkan an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallam, Nabi kata, la yahkiranna ahadukum nafsahu an yara amran lillahi fihi maqalun fala yaqulu fihi. Janganlah menghinakan mana kecil seorang kamu dirinya, yang menghinakan seorang kamu akan dirinya, itu dengan apa? An yara amran lillahi fihi maqalun, untuk dia melihat satu perkara bagi Allah padanya ada kata-kata. Fala yaqulu fihi, lalu dia tak berkata-kata padanya. Fa yuqalu lahu yaumal qiyamati, lalu akan dikata pada dia hari kiamat nanti, ma mana'aka an takuna qulta fiyya kadza wa kadza. Ya, apakah yang menghalang engkau untuk mengatakan pada tentang diriku sekian-sekian. Fa yaqulu makhafatun nasi, lalu dia kata ketakutan pada manusia. Fa yaqulu, maka Allah berkata, iya ya haqqu an takhaf, aku adalah lebih layak, lebih berhak untuk engkau takut. Engkau patut takut aku. Ini benda yang patut kita sedarilah. Masalah takut celaan orang mencela tadi, luas macam tu sekali. Banyak orang kadang tak buat kebaikan macam itulah, tak cakap amar makruf, tak larang mungkar, sebab takut orang kata. Nanti orang kata apa. Itu bukan ajaran Islam. Sebab tu yang hadis yang kita baca sampai sekarang, semua nak menekankan perkara itu. Wala yakhafun fillah lawmata laim. Mereka tak takut pada Allah Ta'ala celaan orang yang mencela. Warawahu Ibnu Majah, dikatakan Ibnu Majah. Warawah Ahmadu wa Ibnu Majah, Ahmad dan juga Ibnu Majah, kata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, qala, bagi dia bersabda, inna Allah, sungguh Allah Ta'ala, la yas'alul abda yaumal qiyamati, sungguh Allah Ta'ala pasti akan tanyakan seorang hamba pada hari kiamat, hatta innahu la yas'alu yaqulu lahu, sehingga Allah Ta'ala akan bertanya kepada dia, dan Allah Ta'ala berkata kepadanya, ai abdi, wahai hambaku, ara'aita munkaran falam tunkiruh, adakah tidak kau lihat kemungkaran lalu kau mengingkari ia? Fa idza laqana Allahu 'abdan hujjatahu, dan bila Allah Ta'ala telah sampaikan kepada seorang hamba tu akan hujahnya, faqala ay rabbi, lalu berkata hamba tersebut, Allah Ta'ala bagi hujah, maka dia tak ada jawab lain, dia pun jawab, ay rabbi, wahai Tuhanku, wasiktu bika wa khiftu nas, aku percaya dengan kau tapi aku takutkan manusia. Aku takut manusia. Aku percaya engkau tapi aku takut manusia. Wa sabata fi sahihi, dan sabit dan sahih juga, Nabi sabda, ma yang bagi lil mukminin ayyudhilla nafsahu, tidak harus untuk seorang mukmin menghinakan diri dia. Qalu wa kaifa yudhillu nafsahu ya Rasulullah, ya, bagaimanakah seorang itu menghinakan dirinya ya wahai Rasulullah? Qala yatahammalu minal bala'i ma la yutiqu, dia menanggung daripada bala apa yang dia tak berupaya. Maksudnya dia sanggup untuk tidak berkata benar, sanggup bala tu berterusan, tak cakap, tak tegah kemungkaran,
sedangkan diri dia tak mampu untuk berkenaan hari kiamat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nanti takkan boleh untuk dapat sebarang pelepasan. Dekat sini dia awal-awal lagi dah buat perangai macam tu. Okey. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kumpulan yang datang tu yang akan Allah Taala sayang mereka sayang Allah Taala, akan mereka rendah diri pada orang beriman, tegas pada orang kafir, ya, mereka berjuang jalan Allah Taala, bimbang celaan orang yang mencela. Itu kumpulan tu, itu adalah kelebihan Allah Taala berikan siapa dikehendaki. Ai man tasafa bi hadhihi sifat, man siapa bersifat dengan sifat-sifat ini, fa inna ma huwa min fadlillahi alaihi, maka ia termasuk daripada kurniaan Allah Taala, kelebihan Allah Taala ke atas dirinya. Wa taufiqihi lahu, dan juga penempatan Allah Taala untuknya. Wallahu wasi'un alim, Allah Taala amat luas, amat mengetahui. Ai wasi'ul fadli, amat luas kelebihan, kita alimun, amat mengetahui biman yastahiqu, tentang orang yang layak. Alimun biman yastahiqu dzalika, amat mengetahui. Wasi'un, amat luas kelebihan. Alimun biman yastahiqu dzalika, dia amat mengetahui terhadap siapa yang layak akan perkara itu. Mimman yahrumuhu iyah, berbanding orang yang diharamkan dia akan perkara tersebut. Siapa patut dapat, sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui. Okay. Wa qawluhu, dan lepas tu berikan peringatan, balik pada awal ayat 51. Allah mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu. Hanya sebenar-benarnya wali kalian adalah Allah, pelindung kamu adalah Allah, tempat rayuan kamu, minta keselamatan Allah dan juga Rasulnya. Walladina amanu, orang-orang beriman. Penyokong kamu juga adalah orang beriman. Rasul juga orang beriman. Ai laisal yahudu bi auliyaikum, bukanlah orang Yahudi itu wali-wali kalian. Bal waliyukum raji'atun ila Allah, bahkan perlindungan kamu, sokongan untuk kamu kembali kepada Allah. Wa rasulihi, kepada rasulnya, dan juga orang-orang wal mukminin, orang-orang beriman. Dan kemudian Allah terangkan wa qaulu firman lepas tu, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, yang mereka orang beriman tu yang mendirikan solat dan juga memberikan zakat. Dirikan solat, berikan zakat. Ai mukminun dan muttasifun bi hadhihi sifat. Itu orang beriman yang bersifat dengan sifat ini. Macam kumpulan yang ikut batiniah. Celepat. Itu bukan orang tak ada kaitan kita. Yang tak solat bukan orang yang kita akan ada hubungan dengan dia. Dia bukan orang yang ni. Ada orang kata cenderung pandai hina. Tak, yang Allah Ta'ala dah putuskan, tak ada. Sebab orang yang ada hubungan setia dengan kita dalam ayat ni adalah orang yang dirikan solat, bayar zakat. Ya, dirikan solat, kita tahu solat tu apa. Bayar zakat, kita tahu apa nilai jumlah, apa benda harta, zakat dan sebagainya. Itu yang berupa sifat dia min iqamatis solati, yang berupa mendirikan solat, allati akbaru arkanil Islam, yang ia sebesar-besar rukun Islam, yang masyarakat Melayu kita, Islam di Malaysia ni pandang rendah atau remeh. Sebab orang tak kisah kan anak dia kahwin orang tak solat, tapi orang bimbang anak dia kahwin dengan orang yang yang tak ada harta dan sebagainya. Tak solat tak apa, nanti boleh kemudian apa macam tu juga, dulu tak solat. Jadi dia kata macam tu. Jadi last kali anak dia kahwin dengan orang tak solat, dapat cucu, ini besarkan oleh orang tak solat. Bagus. Sedangkan sebesar-besar benda yang patut kita ambil concern, ambil berat adalah solat. Zaman sekarang ni kan, ini Ramadan, kita banyak kali kita maklumkan, orang akan sentiasa tanya, Ustaz, betul ke kalau kita tak puasa, solat kita tak diterima? Kalau kita tak solat, puasa tak diterima. Dia tajuk obligation Islam ni berasingan. Setiap rukun Islam atau kewajipan yang letak pada kita, dia kena tunaikan secara komplit. Baik hak Allah atau hak manusia. Contoh macam kalau seorang tu baik hak Allah tak jaga, tapi hak manusia tak jaga, tak boleh, tak lepas. Kan hutang Allah sama dengan hutang manusia dia tak bayar. Sangkut. Ataupun orang tu macam geng liberal, kan dia hadis dan sebagainya, ataupun dia sibuk tentang hubungan manusia, lupa hubungan dengan Allah Taala. Pun salah juga. Dia kena beriringan. Dan kalau dia kata orang sebut dalam hak Allah Taala dia tunaikan sebahagian, tinggal sebahagian, tak boleh juga. Jadi macam kes masalah bila orang tanya kalau tak solat apa jadi pada puasa, Nabi jawab dah. Nabi terangkan berkenaan dengan yang perkara pertama akan dihisap anak Adam ni adalah solat. Kalau dia selamat, selamatlah semua yang lain. Nanti akan mula yang lain. Mana selamatlah. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, lihatlah untuk hamba ku ini, ada tak ada sebarang perkara sunat. Lalu
Lalu para malaikat cari. Kalau ada kata ada ditampung dengan yang sunat-sunat tadi, tatawwu' tu, apa yang wajib, apa yang fardu. Okay. Kalau tu lepas jalan. Kalau tak lepas turun bawah masuk neraka. Lepas selesai solat baru bincang zakat. Lepas selesai zakat baru bincang puasa. Maksudnya bukan dikata solat tak cukup tapi puasa ada. Tak ada, tak lepas. Banyak orang tak faham bab ni, masih lagi. Solat tak jaga tapi puasa berdiri. Kebetulan seronok makan kan. Puasa diet. Dapat kesihatan kononnya. Itu buka tu pesta. Pesta makan. Allahu'alam. Ini keadaan yang sering berlaku pada masyarakat Islam kita di Malaysia. Tidak ada ambil berat tentang solat. Okay. Tapi kalau kat sini kita nak tengok orang tu jadi kita punya pelindung, pembantu kita, tengok tajuk ni lah, solat diri kan tak? Wahya lillahi wahdahu la syarikalah, dan solat ni milik Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Kemudian wa itaiz zakah, berikan zakat, alladzina hiya haqqul makhluqin, ianya bukan hak makhluk. Wa musa'adatan lil muhtajin, dan juga ia ada bantuan untuk orang yang berkeperluan, minad du'afa wal masakin, daripada orang yang lemah dan juga orang yang miskin. Okey, itu yang memang kita kata kena adalah dua sekali buat. Okey. Amma qauluhu ta'ala, ataupun firman Allah lepas tu, wa hum raki'un, dalam keadaan mereka rukuk. Faqad tawahhama ba'dun nasi, lalu telah menyangka atau rasa sama-sama rasa terkeliru sebagian orang, anna hadhil jumlata fi mawdi'il hali min qawlihi yu'tuna zakah. Ada kata mereka bayar zakat dalam keadaan mereka rukuk. Tengah rukuk bayar zakat. Ada yang kata ini adalah hal. Okey. Ai fi hali ruku'ihim, bagi zakat ketika dia tengah rukuk. Walau akana hadha kadzalika, kalau itu sedemikian, lakana zakati fi hali ruku' afdal min ghairihi. Nescaya bayar zakat kita rukuk lebih baik daripada yang lain. Lepas tu tiba-tiba bayar zakat semua rukuk. Solat dulu, tentu keluarkan duit. Jadi salah faham lah pula. Li'annahu mamduh, kerana ia terpuji. Namun walaisal amru kadzalika, namun urusan perkara ni bukanlah sedemikian. Inda ahadin minal ulama, di sisi siapa di kalangan para ulama, mimman na'lamuhu, Ibnu Katsir, daripada orang kita ketahui, tak ada siapa fikir macam tu, min aimatil fatwa, daripada imam-imam fatwa. Wa hatta inna ba'dahum dzukira fi hadha atharan an Ali bin Abi Talib. Nasikan sungguh sebagian mereka menyebut pada perkara ini satu asar daripada Ali bin Abi Talib. Anna hadhil ayah nazalat fihi, bahawa ayat itu daripada Ali bin Abi Talib. Wa dhalika annahu marra bihi sa'ilun fi hali ruku'ihi, bahawa dia melintas dengan dia seorang orang minta-minta ketika dia tengah rukuk. Fa'atau khatimahu, dia berikan orang tersebut cincinnya. Thumma dzakara al-Hafiz Ibnu Katsir huna asaran fi dhalika bi asanidiha ad-dha'ifati. Kemudian Ibnu Katsir sebut dekat sini asar-asar pada perkara itu yang dengan sanad-sanadnya yang dhaif, semua tak betul. Wa abana an awari kullin minha, dan diterangkan tentang kecacatan setiap daripada kisah-kisah tersebut. Thumma qala, berkata Ibnu Katsir, termasuk kisah Ali tadi, walaisa yasihu syai'un minha bil kulliyati, dan tidak sahih sesuatu pun daripadanya secara keseluruhan, li dha'fi asanidiha wa jahalati rijaliha, kerana kelemahan sanadnya dan kemajhulan, tak dikenali akan perawi-perawinya. Okey. Wa qad taqaddama fil ahadits allati awradnaha, dia kata dan sungguhnya kita telah berlalu dalam hadis-hadis yang kita datangkan, anna hadhil ayata kulliha nazalat fi Ubadah bin Samit, bahawa ayat ini kesemuanya turun pada Ubadah bin As-Samit, sebab dia yang opposite kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay perwali kan Yahudi, cinta Yahudi, yang dia walaupun ada sokongan Yahudi, dia tinggalkan sokongan Yahudi, dia pergi pada Rasulullah, Allah dan Rasulnya radhiyallahu anhu. Hina tabarra'a min halafi min hilfi al-Yahuda, kita dia berlepas diri daripada perjanjian orang-orang Yahudi. Wa radiya bi wilayatillahi wa rasulihi wal mu'minin, dan dia redha dengan memperwalikan Allah atau perlindungan Allah, Rasulnya dan juga orang beriman. Walihada qala ta'ala ba'da hadha kullihi, kerana ini Allah Ta'ala firmankan selepas ini semua, wa man yatawallallaha wa rasulahu, barang siapa yang perwalikan Allah dan juga utusannya, walladzina amanu, dan perwalikan orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka kumpulan Allah
mereka lah golongan yang akan menang. Okay. Golongan menang adalah itu. Okay. Okay, bal dia kata, nanti kita baca bawah tu. Dia kata, kama qala ta'ala, firmankan Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-21-22. Allah nyatakan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Akan menentukan Allah Ta'ala, pasti menang aku dan utusan-utusanku. Innallaha qawiyyun azizun. Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Okay. Allah Ta'ala kata, lepas tu, la tajidu qauman, engkau takkan dapati, hai Muhammad, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman dengan Allah juga hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah juga menentang Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun orang-orang berkenaan adalah bapa-bapa mereka sendiri yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya, sekalipun orang tersebut adalah bapa-bapa mereka sendiri. Wa abna'ahum, anak-anak mereka, wa ikhwanahum, saudara-saudara mereka, wa ashiratan, dan juga kaum kerabat mereka, adik-beradik mereka dan kaum kerabat mereka. Ulaika, golongan macam ni yang tak cinta kan kecuali orang cinta Allah dan Rasulnya. Ulaika, golongan inilah kataba fi qulubihimul iman, Allah tuliskan, tetapkan hati mereka ni iman. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan telah bantu dia dengan bantuan daripada sisi Allah Ta'ala sendiri. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yang Allah akan masukkan mereka dalam syurga, taman-taman, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka dalamnya, khalidina fiha, radhiyallahu anhum wa radu an, telah redha antara mereka dan mereka pun pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka lah kumpulan Allah Ta'ala. Ini bukan Syiah Syiah tu pakai nama, tapi mereka adalah musuh kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah kumpulan Allah, mereka lah golongan yang menang, yang mana memperwalikan Allah dan Rasulnya, bukan memperwalikan imam-imam Syiah sebagainya lah. Fakul man radiya bi wilayatillahi wa rasulihi wal mu'minin, dia kata, maka setiap orang yang redha dengan perlindungan Allah dan juga Rasulnya dan juga orang beriman, fahuwa muflihun fi dunya wal akhirah, maka dia orang berjaya di dunia akhirat. Wa mansurun fi dunya wal akhirah, dan akan dibantu di dunia dan juga akhirat. Okey. Walihada qala ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimati, Allah Ta'ala firmankan ayat mulia ini, wa may yatawallallahu wa rasulahu, dan siapa yang perwalikan Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, perwalikan orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka kumpulan Allah mereka lah golongan yang pasti menang. Okey, tadi ada bab berkenaan dengan tajuk berikan zakat dan keadaan rukuk tu. Syiah dia ada cerita lah tentang tajuk ni. Okey. Bahkan kata Syekh Ahmad Syakir kata tentang tajuk kata yang bagi zakat tu Ali ketika tengah rukuk, bal hiya amru bin akadhibi syiati, bahkan ia adalah satu perkara daripada penipuan Syiah, alladzina ya'buduna bi ta'wilil Quran, yang mereka bermain-main dengan takwilan Al-Quran. Liyansibu li aliyin karamallahu wajha ma'athira wa mafadi wa fadaila ghairu sabitatin. Dia kata untuk mereka nisbahkan kepada Ali, Allah muliakan wajah beliau, dan juga kelebihan dan juga keutamaan yang tidak sabit. Thumma a'jab min dhalika ayastadilu bihadil akadib fi hadal mawdi' ala wujub imamati Ali. Yang lebih menakjubkan, lebih pelik dari itu, mereka berdalilkan dengan pemohon-pemohon dalam tempat ini untuk wajib diperimamkan Ali, dijadikan Ali sebagai pemerintah. Wa Zamakhsyari ala zakaihi, dan Zamakhsyari sendiri dalam walaupun cerdik dia, fatat alaihi hadhihi sakhafat, telah terlepas pada dia akan perkara-perkara karut-karut ini, perkara-perkara ini, wa hakahu aka'annahu haqiqatan waqi'atan. Dia diceritakan tentang tajuk Ali bagi zakat ketika tengah rukuk tu seolah-olah dia adalah satu hakikat yang telah terjadi, fakta yang terjadi. Jahlan minhu bituruki riwayati wa itsbatiha, kerana kejahilan daripada dia tentang jalan-jalan periwayatan dan juga pembuktian atau pemastian akan riwayat. Wal Fakhrul Razi, Fakhr Ar-Razi, demikian juga yang terlibat ilmu kalam, ala jahlihi bi ulumil hadis, di atas walaupun dia jahil ilmu hadis, rafadaha rafdan syadida, dia tolak kisah Ali bagi zakat tengah rukuk tu dengan penolakan yang sangat keras. Wa naddada bi muhtari'iha wa musaddiqiha, dan dia siarkan, sebutkan tentang orang merekanya dan orang yang mempercayainya.
siapa yang reka, saya percaya tu dia sebut semua sekali. Okay. Ini semua ni adalah nak kena fahamkan sebab tajuk asal dia general kepada semua orang. Kalau ikut kepada kisah, ayat ni turun kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit. Baik. Wallahu alam. Ada soalan tak? Tak ada Ya, tak ada soalan, alhamdulillah. So kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. So potongan ni dah habis potongan ni dah habis. Nanti kita akan baca potongan berikutnya yang mana sekejap ni ada tajuk lain, tajuk baru. 57, 58 dan soal kita akan ada tajuk baru. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah hamdi syalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.